Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana biasa kita pada setiap hari Selasa ini, kita akan bincangkan satu topik di bawah tajuk besar dialog negara kita. Jadi kali ini topik ini boleh dianggap sebagai topik biasa, bukan topik orang panggil react terhadap sesuatu, walaupun ia juga merupakan reaksi kepada keadaan semasa yang memperlihatkan kepada kita soal makanan yang sudah berkurangan dalam baluh. Nak kata dalam baluh pun tidak, kerana yang kurang tu bukan beras, dalam dapur kita lah. Jadi soalnya sekarang ini, sejak daripada zaman awal merdeka, peranan orang tengah mencekik pengusaha merupakan suatu peranan yang bukan senang untuk dihadapi. Saya rasa macamlah juga dengan masalah-masalah pelacuran, masalah rasuah, begitu juga masalah orang tengah ini. Dulu pada mula-mula merdeka dulu, saya rasa yang ada kat sini ni Prof Wanta pun tidak ingat lagi zaman sebelum merdeka Prof Wanta ni. Saya bila awal-awal merdeka tu, saya ingatlah bagaimana nelayan-nelayan kita bila dia pergi ke laut, dia sampai saja ke pantai, terus orang tengah ambil. Jadi yang gemuknya orang tengah, yang orang pergi ke laut tu tinggallah miskin. Begitu juga kalau di sebelah Kedah sana, dia ada satu istilah yang paling popular pada waktu itu, padi kunca. Jadi padi kunca ni satu lambang kepada pemerasan orang tengah terhadap para petani pada waktu itu. Tapi semuanya ini sudah dapat diselesaikan. Malah pada zaman Anwar Ibrahim menjadi Menteri Pertanian, beliau telah memperkenalkan pasar tani. Dan pasar tani ini satu daripada caranya untuk nak menghalang orang tengah, dan sampai sekarang pun dia tulis pertanian itu adalah perniagaan. Dan kalau saya perhatikan pasar tani itu, ada kemungkinan ia mempunyai peranan orang tengah yang lebih sedikit. Hari ini pula dalam surat khabar keluar pula orang tengah ini dia jual ikan di tengah laut lagi. Kata ni tengah laut lagi. Ini semuanya dalam Islam ada hadis pun yang begitu jelas melarang peranan ini dan menganggap sebagai satu unsur yang sangat negatif kepada masyarakat. Persoalannya, dalam keadaan kerajaan telah memberi panduan yang begitu, memberi bimbingan yang begitu baik pada masyarakat kita untuk melawan orang tengah, tetapi kita boleh terimalah bahawa orang tengah ini sesuatu yang natural dalam perkembangan kita katakan ekonomi yang berasaskan kepada pre-enterprise ekonomi. Ada peranan orang tengah. Kalau tak ada orang tengah tu, mungkin perniagaan kita tidak begitu maju juga. Jadi sekarang ni kita nak menilai mengapa gagal. Itu siapa nak mula ni antara tiga orang ni? Angkat jarilah, siapa nak mula. Mengapa gagal? Jadi masalah orang tengah. Saya Datuk Nordin. Ya, okey, terima kasih Datuk. Pertama kali tajuk ni Datuk kata tajuk ni tak sikitlah, sebenarnya very Datuk. Ya, sebab saya lihat begini, merangi orang tengah ni mengapa gagal. Isu merangi orang tengah bagi saya ni Datuk, saya tak lihat dari konteks untuk isu makanan saja. Saya tengok lebih daripada itu. Contohnya dari segi macam kos projek pembinaan kita orang tengah, dari segi supply barang-barang lain daripada makanan. Ya, kita banyak perkara ada orang tengah, politik pun ada orang tengah. Ya. Okey, jadi isu kalau Datuk nak fokus untuk makanan ya, tak apalah ini makanan ya, tapi tak semua sekali lah. Yes. Tapi perspektif saya ni
lebih baik sekarang ni kita bincang dulu isu pasal makanan. Itu yang hot sekarang ni. Dari Ya. segi beras, sayur, ayam dan sebagainya tu. Kan? Itu yang masyarakat bertempik sekarang tu. Ya, bagi saya nak besarkan skop ini macam contoh construction ni kita ada orang tengah kontraktor kelas F, guna dia buat operate, dia dapat kerja ambil commission bagi kepada Cina membuat kerja. Itu satu contoh lah. Banyak isu lain lagi. Oh, Alibaba ni Ya, itu pun konsep orang tengah dia tu. Middleman dia ambil commission kan. Ya. Tapi untuk mulaan biarlah kita fokus dulu yang Datuk bangkit isu makanan dulu. Okey, Datuk ya. Ya, okay. Jadi saya tak mau ulas lagi, minta adalah saudara kita yang lain dulu lah, Datuk. Itu satu intro yang baiklah ya, dari segi konsep dan definisinya. Okey, siapa lagi? Prof Wan dengan Cik Arun ni, siapa ni nak sambut ni? Okay, Datuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk dan juga Datuk Nordin tadi. Jadi kalau kita fokuskan kepada industri pertanian ataupun makanan, dalam konteks pemasaran, ya, kita bincang tentang ekonomi perniagaan misalnya. Kewujudan orang tengah ini merupakan perantara di antara pengeluar, ya, dengan maksudnya di antara pengeluar yang berada di sektor pertanian, petani-petani, pekebun, nelayan dan sebagainya dengan pengguna. Jadi orang tengah ni dia memang duduk di tengah-tengah lah, ya, untuk nak menyampaikan, ya, sebagai perantara di antara aktiviti pengeluaran dengan aktiviti penggunaan. Jadi asalnya macam Datuk katakan tadi, bahawa dalam Islam ini ada hadis yang melarang aktiviti ini. Misalnya yang saya ingat dulu tentang hadis berkaitan dengan talaqi rukban. Temuan di antara dua penunggang, satu daripada bandar, satu daripada kampung. Yang daripada bandar ini dia datang tunggu di tengah jalan, ya, untuk membeli barangan daripada petani ataupun pengeluar dari kampung itu. Jadi soalnya di sini, apakah yang menyebabkan asas kepelarangan itu? Yang pertama sekali iaitu tentang maklumat tentang harga. Jadi petani dia tak tahu harga sebenarnya di pasaran. Sebab itu idea pasar tani itu, ya, sebab itu Rasulullah kata biarlah petani itu bawa ke pasar yang sebenarnya dan mendapat harga yang adil untuk dia. Yang keduanya, boleh berlaku manipulasi, ya, oleh orang tengah tadi itu atas kejahilan petani tadi itu, dia tidak tahu harga pasaran. Jadi di situ di tengah jalan itu dia boleh melakukan orang tengah tadi itu boleh memanipulasi harga akibat daripada kejahilan. Maksudnya akibat daripada tidak ada maklumat harga sebenarnya di pasaran. Ini asalnya. Kalau Datuk sebut tentang hadis tentang larangan tadi. Tetapi dalam konteks zaman moden ini kita kena lihat, ya, dalam konteks amalan-amalan yang sudah menjadi tradisi misalnya, kan. Jadi orang tengah, ya, orang tengah ini dia banyak peranan dia juga, walaupun dilihat ada sudut yang negatif, tetapi sudut yang positif pun ada juga. Jadi itu dulu Datuk, ya. Prof. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat menyambut 10 hari Zulhijjah. Dan menghala kepada puasa hari wukuf. Puasa hari pun, ya. InsyaAllah. Ada peringatan. Saya rasa tajuk ini sangat menarik untuk memperingatkan semua pihak. Untuk memperingatkan dan memberi pesanan kepada pemerintah. Apa tugas mereka dalam urusan rantaian nilai daripada pembekal bahan mentah kepada penggilang, kepada penggilang, kepada pemasar, pemasar kepada pengguna, dan pengguna pula dia kena diberi satu kehormatan supaya tak ditipu. Akhirnya harga yang meningkat di pasaran, pengguna yang kena tanggung semua.
pengguna tanggung orang tengah yang membekalkan bahan mentah kepada pengilang, ya, ataupun pengeluar. Orang tengah juga akan meningkatkan harga daripada pengilang kepada pemasar dan rangkaian pemasaran, dan rangkaian pemasaran kepada pengguna pun ada orang tengah dia. Ada sekarang ada platform ya, Shopee dan sebagainya ya, untuk mendapatkan pasaran luas. Maka saya nak ketengahkan pandangan saya pun orang tengah juga sebenarnya. Ya. Orang tengah ni tetap ada. Maknanya sesuatu yang tidak boleh terpisah daripada proses perdagangan. Tak boleh terpisah sebab kalau nak suruh pengilang mencari bahan mentah sendiri pun boleh. Itu maka dia pengilang yang besar, yang ada bajet untuk jaga gaji pencari bahan mentah. Kemudian pemasar pula dia tak boleh nak mengilang sebab dia tak pandai nak mengilang. Tapi dia buat banyak keuntungan. Margin dia banyak ke situ. Pemasar dapat banyak margin. Easily 25%. Pengilang sikit saja percentage dia dapat. Pengguna ni kena tanggung semua ni. Ini yang membebankan pengguna. Apakah yang patut bertanggungjawab di sini? Iaitu pemerintah. Seperti juga adanya bahan kawalan. Bahan asas kawalan. Ini kalau tak dijaga, di tengah jalan itu, orang tengah, dia nampak peluang buat duit, dia boleh simpan sebelum dia jual. Dia boleh beli murah sebelum barang tu naik. Barang naik, dia jual pelan-pelan. Makanya pengawalan rantaian nilai ini di sekurang-kurangnya 3 tempat orang tengah boleh memainkan peranan. Malah orang tengah boleh mengawal semua rantaian nilai ini dan dia jadi taiko besar. Itu dia. Jadi ini sedang berlaku, akan berlaku, bila-bila akan berlaku. Maka saya nak cadangkan pihak kerajaan menilailah sebaik mungkin di setiap rangkaian ini. Di setiap rantaian ini. Cara yang pasar tani itu sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Di mana dalam urusan mengadakan pasar tani, kerajaan juga dan agensi-agensi NGO boleh mendidik petani. Sebenarnya ramai petani kena tipu. Saya bergerak dalam pertanian padi. Sekarang saya tanya teman-teman semua, apakah ada penanam padi yang kaya raya? Tak ada. Sebab dia kena tipu kiri kanan. Kerana dia fokus kepada penanaman padi. Orang yang pandai ini dia akan jadi orang tengah daripada mengimport bahan luar negara lagi. Masa saya sekolah dulu, cikgu kata orang Melayu bekerja dengan tenaga. Orang lain yang menjadi orang tengah itu bekerja dengan otak, kata dia. Ini cikgu saya dululah. Saya nak betul. Saya nak perbetulkan. Orang Melayu bekerja dengan otak, bekerja dengan pemikiran, bekerja dengan kerohanian dia. Ini penting. Orang bukan, tak kira lah, bukan orang Islam lain ya. Dia bekerja lain. Orang kafir lain. Saya kena sebut juga. Sebab orang kafir dia hanya duniawi. Orang Islam kebanyakannya dia tidak duniawi lagi. Dia mahu fid dunia wal akhirah. Okey. Kita nanti jangan detail lagi, Prof. Jadi masalah, bolehkah saya buat satu gagasan? Maknanya maksud tajuk kita hari ini bukan artinya orang tengah itu sendiri perlu diperangi, tetapi gelagat orang tengah yang memeras. Yang memeras menjadi orang tengah tak boleh diperangi sebab mereka tetap ada. Makin kita perangi mereka, makin mereka berkreatif dan berinovasi. Sebab mereka ada duit, mereka ada kerangka, mereka ada MIS, Management Information System, yang boleh memasarkan seluas-luasnya.
Malah kalau siapa yang tak guna Shopee sekarang ini, dia rugi. Siapa tak guna Amazon, dia rugi. Amazon mana ada apa-apa. Dia orang tengah. Ya, ya. Okey, terima kasih. Ya, sama. Jadi masalahnya sekarang ni, dalam keadaan orang tengah tu, suatu faktor yang satu realiti dan diperlukan memang. Diperlukan. Jadi bagaimana masyarakat sekarang ni rasa, dan Surat Khabar duduk bincang, itu katal macam-macam lagi. Kemudian nampaknya kerajaan lah, kalau mengikut Perahu Wanta kata tadi, kerajaan gagal mengawal orang tengah ni supaya berlaku lebih adil terhadap Betul. Ya, memang tanggungjawab kerajaan ini. Okey. Tambah sikit. Ya, silakan. Saya tambah sikit tu ya. Ya. Okey, lepas kita dengar daripada Tuan Wan Muhtar tadi, sebenarnya kita ni kena betul-betul kita faham konsep orang tengah tu. Yang kita ada masih was-was. Ya. Orang tengah ni mungkin bukan satu level saja, mungkin ada 2-3 level yang kita panggil masih orang tengah. Middleman. Tapi yang kita panggil orang tengah betul-betul ni orang tengah yang opportunist bagi saya. Ya. Orang tengah yang opportunist. Ya, kita kena bezakan. Kita konsep kita sekarang ni ada pembekal dan pengguna. Itu the starting and the end, kita dah faham ya. Kita ada supplier and consumer. Okay. Supplier dia supply harga berapa sampai consumer harga berapa. Itu menunjukkan kepentingan orang tengah berapa banyak yang dia salah gunakan kuasa dia. Itu dari segi definisi dari segi ekonomi lah tu kan. Jadi in between tu ada orang tengah. Jangan kita ingat semua tu orang tengah. Orang tengah bagi saya ialah opportunist, orang yang main atas angin. Maksudnya dia tidak ada added value dari segi supply chain yang kita panggil di situ. Di segi teknikal lah. Jadi bagi saya macam misalnya Tesco, supermarket Tesco. Dia bukan orang tengah. Walaupun dia bukan consumer. Consumer terakhir ialah orang biasa dari segi makanan tu, orang yang beli dan menggunakan benda itu. Yang berbekal asal misalnya macam beras tu petani. Jadi kita kena faham. Jadi kalau supermarket macam Shopee semua tu kita panggil orang tengah. Saya ingat bagi saya lah konsep tu tak tepat lah. Ya. Dia connotation dia orang tengah ni yang opportunist, ambil keuntungan yang tidak ada added value. Itu kita akan fokuskan. Kalau itu berlaku, kerajaan harus bertindak. Kalau seorang tu buat satu dari segi bisnes tu, khususnya makanan, ada added value, itu tidak mengapa. Macam pengelang dan juga lain macam supermarket misalnya. Ya, itu kita kena benarkan dalam supply chain yang itu. Tapi orang yang untung atas angin tu dan juga menggunakan kuasa-kuasa kerajaan yang mereka ada, yang tu kita tidak mahu wujud di negara kita ini. Jadi setuju. Ya, jadi kita fokuskan ni yang buat gagal ni orang tengah ni yang menaikkan harga tanpa added value dan maknanya orang tengah yang jahat. Ya, opportunist lah. Saya panggil jahat. Ya, saya panggil opportunist itu kan misalnya macam dia anti sorok ni, macam dia orang tak belah ayam. Ya, kemudian depa tak jual ayam tapi depa jadi satu kartel yang menyorok. Ya, holding. Jadi inilah apa yang menjadi masalah kepada bukan Malaysia saja, dia ingat di seluruh dunia. Betul. Ya, jadi apa peranan kerajaan itu berlaku. Jadi kita kena tengok sektor-sektor tertentu lah, sektor makanan, sektor apa macam bekalan minyak dan sebagainya. Semua ni semua ada kartelnya. Bolehkah kerajaan hapuskan orang tengah ni? Macam pasar tani, itu bukan orang tengah itu. Ya. Pasar tani dah selesai. Ya, pasar tani sebagai saya bukan orang tengah. Sebab mereka ni membeli dan mereka terus jual. Saya rasa profit margin dia pun tidak tinggi. Tapi kalau dia ambil barang tu dia simpan, ya, sama kata mereka, kemudian minta harga naik, baru dia release, biar barang tu rosak pun disangkut dibuang ke laut. Inilah orang opportunist, orang tengah yang kita harus hapuskan itu. Ya, saya pengalaman hidup lah. Kita duduk di sini dan saya pernah hidup di Egypt masa belajar dulu, sebuah negara sosialis. Jadi
kegiatan orang tengah itu dapat dikontrol melalui syarikat-syarikat kerjasama dan sebagainya. Tetapi ternyata dalam pembangunan ekonomi secara meluas, dia jadi masalah juga. Jadi maknanya bila orang tengah itu tidak ada, kitaran ekonomi dan pasaran itu tidak begitu maju, tidak begitu ligat. Sehingga kan kitaran pemasaran itu lembab dan orang tidak mempunyai peluang memperoleh yang bagus juga. Jadi kalau kerajaan macam kerajaan liberal, ekonomi terbuka macam kita ni, dia tak campur sangat, dia jadi macam kita ni. Kalau kerajaan sosialis, China dulu, Kak Rusia dulu, apa semua sekali kan, jadi kerajaan miskin. Jadi macam mana caranya untuk kita atasi? Saya rasa dua-dua ni ada kekurangan. Datuk ya? Ya. Kita dah setuju, saya lah, dah setuju dengan diri saya bahawasanya orang tengah tetap ada, kartel tetap ada, dan orang tengah mesti pun kita kena sokong sebab mereka merancangkan pengedaran bekalan. Kalau kita nak harapkan pengilang dan pengeluar merancangkan pengedaran, dia tak ada masa dah. Okey, maka orang tengah kena ada. Isunya orang tengah yang oportunis, orang tengah yang jahat. Takrifnya jahat di sini, dia mengambil untung terlampau banyak. 200%, 300%. Satu. Ataupun dalam keadaan darurat, dia simpan pula. Holding. Lepas tu dia tingkatkan harga. Jadi kerajaanlah yang kena semak dan pantau pengedar-pengedar ini yang kita kata orang tengah, dan patut ada, dan kita patut sokong mereka patut ada, yang melanggar had, yang melanggar batas. Maka batas-batas ini nanti bila ada orang tengah yang jahat, maka kerajaan telah menubuhkan macam-macam agensi untuk menjadi orang tengah yang baik. Tiba-tiba kita dapati orang tengah yang baik ni rugi dan tidak aktif. Yang orang jahat juga. Orang yang tengah yang baik tak boleh rugi. Orang tengah yang jahat buat untung berlebihan, dia jahat. Dia ada had tu. Ni agensi kerajaan ni kan macam dalam perikanan pun ada, dalam padi beras pun ada. Dalam perikanan maju ikan, dia adalah agensi kerajaan. Orang tengah menyelusup masuk dalam struktur maju ikan, troller di tengah-tengah lautan itu sebelum sampai ke pantai, dah dibuat satu pembelian di situ. Itu masalah dia. Dia melanggar had, dia melanggar peraturan. Maka penguatkuasaan mesti dia jalankan. Itu aja. Saya dengar cerita maju ikan ni dia tak berjaya sebab dia tak maju kerana ikannya sampai ke pantai sudah dibeli orang di tengah lautan. Itulah. Takkanlah sebodoh itu. Dia punya pemimpin. Manusia ni dia boleh jadi bodoh. Apabila dia dilamun dengan banyak duit depan mata. Dia mesti. Itu manusia tu. Ada ayat dalam Quran tu. Manusia tu bodoh, jadi bodoh. Bila nampak duit dia jadi bodoh, Memang tu. Dia boleh bunuh orang, dia boleh buat apa saja sebab dia kira itulah yang dia nak selama ni. Dia tak kira dah. Maka kerajaan kena buat had. Kena buat had yang menjaga orang tengah yang baik dan mengawal orang tengah yang jahat. Macam traffic light. Traffic light. Kalau traffic light merah, siapa dia pergi kena samai. Begitulah. Orang yang tak pergi sebelum traffic light merah, itu orang baik, dia tak kena samai. Maka mungkin dia kena dipuji pun. Dalam hal rantaian nilai ni, kena ada margin tertentu. Saya pun kalau tak ada margin, saya tak mau buat kerja letih. Kecuali saya niat sukarela. Kena ada margin. Kalau Petronas dia bagi margin kepada pengusaha stesen Petronas, tak banyak. Tapi mesra dapat 25%. Jadi ini pengawalan yang Petronas buat kepada pengusaha-pengusaha.
Jadi saya rasa konsep yang sama kerajaan kena buat. Bahawasanya sedar ada orang tengah. Baik, ada yang kena ikut peraturan. Tak ikut peraturan sama dia. Terima kasih. Soal penguatkuasaan lah. Macam mana ulasan ni? Prof Wanta telah membangkitkan soal penguatkuasaan oleh agensi kerajaan. Mungkin kalau cakap politik atas tu, okeylah. Senang nampak kita rasanya okey. Kita ni duduk dalam, kalau tidak syurga pun di pinggir syurga. Tapi apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan, ini masalah. Penguatkuasaan. Pelaksanaan dan penguatkuasaan. Ya. Siapa dia nak ulas ni? Okey, Datuk. Apa yang diutarakan oleh Prof Wan tadi itu tentang penguatkuasaan lah. Jadi kita nak tahu apakah aktiviti orang tengah ini ya yang boleh membawa kepada dikira sebagai salah di sisi undang-undang. Jadi kita nak tahu ya aktiviti apa yang mereka lakukan yang dianggap salah di sisi undang-undang. Ada orang hubungkan rasuah. Betul. Perasuah yang memberi rasuah dan yang menerima rasuah salah. Siapa yang holding orang kata mengapa orang tengah berjaya dan ikhtiar kerajaan tu selalu gagal kerana adanya rasuah, makan suap. Betul. Orang tengah yang tak rasuah tapi dia holding, dia simpan barang dia dekat gudang dia bertimbun-timbun, dia kata tak ada barang. Tapi dia ada. Dia tak mau jual sebab barang tu murah di pasaran. Dia tunggu saja. Sama juga. Ini mesti di kuasa kena ada orang pergi semak kat gudang besar-besar tu. Kenapa dia tak jual? Ini haram. Terima kasih. Okey, jelas. Jadi contoh yang Prof Wan tadi itu tentang aktiviti holding misalnya, sorok barang. Itu yang nak ditimbulkan oleh Cik Arun tu. Itu maksudnya kita nak tengok aktiviti macam mana selain daripada holding itu. Sebab apa? Sebab dalam pemasaran ini kita katakan orang tengah yang opportunis ni. Opportunis itu dalam bentuk yang macam mana? Dia markup 100%, 200%. Adakah salah di segi undang-undang? Jadi ini kita tengok apa yang berleluasanya berlaku ya di kalangan masyarakat bawahan, iaitu pengeluar ini, petani, nelayan misalnya. Selain daripada peranan orang tengah ini sebagai perantara untuk memasarkan barangan, terutama sekali mereka yang jauh di pendalaman untuk ke pasaran terbuka. Dan yang kedua, orang tengah ini merupakan sumber kredit kepada petani-petani, kepada nelayan, ya, dan akan ditolak daripada hasil jualan tadi itu. Jadi mereka ini terdiri daripada golongan yang miskin, yang terdesak, tetapi adanya orang tengah yang menawarkan kredit ataupun pinjaman ini merupakan suatu perkara yang baiklah dari satu seginya kepada golongan yang miskin ini. Tetapi di situ ada unsur-unsur yang kemungkinan kalau kita tidak melihat adanya unsur penindasan, pemerasan, ya, sehingga orang-orang ataupun petani ini akan terbelit hutang selama-lamanya dengan cara yang mereka amalkan ini oleh orang tengah seperti ini. Tapi di sini kita tak dapat nak kesalah sama ada aktiviti ini telah berlaku secara tradisi. Kalau win-win tidak mengapa. Tapi kalau hanya satu pihak yang win, ya, iaitu orang tengah, tetapi akhirnya yang menjadi kerugian ialah kepada petani. Walaupun pendapatan benar mereka itu, pendapatan mereka bertambah, tetapi oleh kerana kos inflasi dan sebagainya itu menyebabkan mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan itu juga. Okey. Saya nak tanya ni, siapa dia ni, kawan kita daripada Waiku Ekonomi ni. Akademi ni. Waiku Akademi ni. Orang muda tu. Orang muda. Dia setuju banyak. Dia tak pun nama dia, kita panggil Waiku Akademi lah. Assalamualaikum. Datuk. Saya Awi. Awi,
Sorry sebab guna office punya nama. Nama. Okey, terima kasih Datuk perbincangan yang amat menarik dan juga sibuk 2-3 hari ni kan. Orang ulas pasal benda ni. Pertama saya nak sentuh berkaitan dengan orang tengah tadi kan. Orang tengah ni pertama sekali kita kena tahu ada certain orang tengah memang disediakan subsidi seperti packaging minyak dan sebagainya. Okey. Tapi kalau orang tengah yang ambil sayur apa semua ni memang tak ada apa-apa subsidi. Bergantung kepada market, demand dan supply lah. Kalau ada barang banyak, mungkin harga akan murah. Dan kalau tak ada barang, harga akan jadi tinggi lah. So sama juga kalau pergi ambil ikan apa semua kan. Cuma dekat sini kita boleh sentuh berkaitan dengan agensi kerajaan yang uruskan barang tengah. Contohnya macam Pharma kan. Sebab saya boleh sebut pasal Pharma sebab saya pernah terlibat sikit lah dengan bukan kerja Pharma. Sebab 2 kali saya pergi interview untuk pegawai ekonomi Pharma, kena reject. Selepas tu saya ada dalam tahun 2018-2019 waktu pertukaran kerajaan. So saya ada deal dengan satu peladang ni. Dia ada tanah di Kemara Highland, dia ada di lodging dan dia nak supply sayur untuk dengan Pharma lah melalui kontrak farming. Dan di sini real story-nya bahawa kalau sebelum ni dia ada kaki dia dalam kerajaan yang boleh dibayar untuk dapatkan kontrak tersebut. Kemudian bila berlaku pertukaran kerajaan, YB Salahuddin Ayub Menteri Pertanian pada masa itu dan juga dia punya jawatan kuasa belum ada yang tahu pasal imbuhan jika jual melalui Pharma tersebut. Okey, cuma apa yang berlaku adalah pegawai kerajaan di peringkat Pharma sendiri yang minta diberikan sogokan kepada mereka berdasarkan berapa sen per kg untuk tomato pada masa tu kita deal. Okey, so ni adalah real yang berlaku dalam market kita pada waktu pertukaran kerajaan. Bukan tak ada rasuah, kita pun tak tahu, tapi mungkin diorang tak pandai lagi nak ambil apa benda semua. Dan tapi sistem yang berdarah daging dalam sistem negara kita adalah sistem mesti ada upah dekat tengah, sama ada di peringkat orang politik ataupun orang yang melaksanakan tanggungjawab. Ni mungkin orang rasa ni rahsia benda yang tak berlaku, tapi siapa yang terlibat dalam perniagaan dia akan rasa perkara-perkara yang macam ni lah. Ni dalam sektor pertanian Pharma. Contoh untuk Pharma nak edar tomato, nak edar sayur-sayur ni, nak bagi kontrak farming, kena bayar dekat pegawai Pharma. Okey. So tu satu benda yang kita kena lihat. Dan kalau kata kau, inilah yang menyebabkan harga barang berlaku kenaikan. Dan kalau kita kata, bukan kita nak salahkan 100% pada masalah ini berkaitan dengan kerajaan, tapi kelemahan-kelemahan yang ada dan sistem yang ada ni adalah sistem yang kita tak boleh nak lari dah. Kita dah jadi sama seperti Indonesia sebelum ni, dan sekarang ni Indonesia jauh lebih baik daripada sistem kita. Dan apa-apa sistem dalam kerajaan pun kita nampak, orang biasa nampak rasuah ni adalah polis yang saman kat tepi jalan, polis yang trafik. Tu je orang awam nampak, itulah rasuah. Tapi sebenarnya dia tak nampak di pihak kaki tangan kerajaan yang menguruskan tender, menguruskan edaran barang-barang untuk dalam masalah rasuah ni. Siapa dia sebenarnya jahatnya? Pemberi atau penerima? Dua-dua je. Dua-dua. Ya, pemberi pun perasuah, penerima pun perasuah. Dia bukan tepuk tangan berbunyi sebelah, tak ada. Dia kena tepuk tangan dua belah baru berbunyi. Okey, saya ada terlibat dengan kerja-kerja perumahan kan. So bila berkawan dengan Cina apa semua kan. Okey, nak kata konsep yang Nabi kita ajar pun bagi hadiah, bukan rasuah, hadiah untuk meraihkan suatu kejayaan, perhubungan dan sebagainya. Tu yang Nabi sunatkan pada kita untuk dapatkan relationship yang baik dan tanpa mengharapkan ganjaran lain. Tapi dalam kita punya masalah kita orang Melayu, saya ambil contoh dalam bidang perumahan. Kalau benda tu kena settle dalam masa 15 hari ataupun 20 hari untuk hantar satu dokumen pada pihak kerajaan. Yang ni peringkat bawah. Okey. Bila sampai akan reject, akan cari macam-macam kesalahan untuk dapat selagi you all tak bayar certain amount sama ada di
sorry kalau kita sebut di Jabatan Perumahan ke Majlis Daerah ke untuk dapat approval. Ni bukan kita yang kata, sebab ni baru perbincangan last 3 week dengan satu developer. Saya saja provoke dia tentang orang Cina suka bagi rasuah dekat orang Melayu, lepas tu nak nak isu negara jadi baik. So kita kat saya, kita sebagai kontraktor, kalau kita tak bagi kerja, kita tak jalan. Bukan kita nak bagi sangat, sebab itulah kos untuk satu perumahan apa semua tu tinggi. So yang kos-kos yang tak dimasukkan sebagai kos yang kos yang tetap kan. Kos yang tersembunyi. Kos tersembunyi ni yang diberi, dan bukan sikit nilainya, dan bukan kata kata kawan saya daripada kerani yang bawah tu sampai ke atas tu memang ada bahagian-bahagian mereka untuk dapatkan. Ini yang berdarah daging dalam masyarakat. Okey, ni satu lagi cerita yang real saya dan wife saya alami dalam sektor pembinaan juga. My wife kerja untuk engineering. Okey, sebagai contoh kan. Bila nak deliver nak dapatkan CCC apa semua, dapat approval daripada pihak bomber. Biasanya pihak bomber akan datang, chat, meeting apa semua dalam 2-3 jam, insyaAllah selesailah, tengok sikit-sikit kan. Tapi waktu pertukaran kerajaan mungkin sebab pihak developer pun takut untuk bayar certain amount pada pihak kaki tangan kerajaan, dan berlaku naik turun bangunan tu dekat dengan 5 ke 7 jam. My wife masa tu tengah mengandung kan, dia kata memang penat hari ni sebab biasanya tak pernah hadapi masalah-masalah macam ni. Biasanya settle apa semua, tengok meeting dan sebagainya, settle kan. Tapi sebabkan tak ada bayaran, kena ukur kaki 5. Benda tu tak ada silap pun, walaupun pihak developer bayar ataupun tak, benda tu pihak developer ataupun kontraktor dah buat cara ikut SOP lah untuk keselamatan kaki 5 apa semua kan. Tapi perlu kan ganjaran-ganjaran yang macam ni, dan begitulah yang berlaku dalam sektor benda asas makanan. Maknanya sengaja melambat-lambatkan proses. Ya, betul. Ni masalah kritikal yang kita hadapi. Inilah yang kita kata perlu ada reform. Bukan reformasi yang maksudnya politik dan sebagainya, tapi di peringkat kita, kaki tangan kerajaan yang perlu berubah. Saya pagi tadi baru saya sentuh satu student leader. Saya kata untuk tegur isu berkaitan dengan rasuah kaki tangan kerajaan ni, tak boleh orang politik, tak boleh pembangkang yang tegur. Mahasiswa kena hempuk, kena ketuk kepala kaki tangan kerajaan yang lembab, yang makan rasuah. Mungkin di peringkat doktor, bahagian academician mungkin kurang berlaku, tapi dalam sektor-sektor yang melibatkan perhubungan awam dan approval ni, ada berlaku perkara-perkara macam ni. Inilah barah dalam masyarakat kita. Dan kita lihat dalam sektor pertanian yang saya ada tulis, tapi tak boleh nak post dekat Facebook sebab kena blok, berkaitan dengan sektor pertanian kan. Harga barang naik kan. Ada inflasi yang berlaku hari ni sebenarnya bukan tak dijangka, dan kita sebenarnya kita dalam rasanya daripada setahun ataupun 2 tahun lepas masa PKP tu, kita dah ramalkan, dan ada beberapa orang menulis tentang apa akan berlaku pada pasca PKP, pasca COVID. Maksudnya harga barang akan naik, bekalan makanan akan berkurangan, dan di sinilah kelemahan di peringkat kita adalah bila kerajaan tidak memberi arahan kepada agensi kerajaan untuk menyediakan keperluan asas seperti barang-barang pertanian, makanan asas, sayur-sayuran, padi dan sebagainya. Yang keduanya bila tak ada arahan daripada pihak kerajaan, pihak menteri kepada staf kerajaan, menyebabkan masyarakat tak tahu apa yang nak jadi pada negara kita. Sepatutnya dalam masa pandemik ni kita pula tarik subsidi dan sebagainya untuk bagi pada subsidi besar-besar ni, yang menyebabkan harga barang makin mahal lah. 2 perkara yang saya lihat adalah, pertamanya adalah bila kerajaan umumkan gaji minimum. Gaji 500, yang mana kenaikan sekitar 20% gaji untuk pekerja biasa, dan ini yang berlaku pada sektor swasta. My wife sendiri pun kita kata dalam kesempitan ada rezeki kita kan. So bila naik gaji juga. So bila kita lihat dekat sini, kita pun paksa naikkan gaji pekerja-pekerja kita. Terpaksa dalam keadaan kita bisnesnya agak kurang, tapi sebab nak sama levelkan dengan market, kita terpaksa buat tu.
apa yang berlaku hari ini adalah majikan dia dah absorb kos tersebut kepada harga produk yang dia akan keluarkan. Okey, so produk ni akan jadi tinggi. Itu satu orang kata panik di kalangan masyarakat, usahawan, peniaga menaikkan harga. Yang keduanya, bila kerajaan sedia luluskan KLWSP musim perayaan hari itu, so bila mana semua orang dapat 3,000, 5,000 dan masyarakat masa tu panik membuat pembelian untuk meraihkan hari raya yang 2 tahun bertangguh, dan pihak pembekal ataupun pengeluar tak mampu menyediakan produk, so dia naikkan harga. So bila harga naik, dia rasa rakyat still mampu beli pada harga yang tinggi tersebut. So sinilah akan berlaku lagi inflasi. Kali kedua ni saya panggil inflasi terkejut lah dekat negara kita. Okey, so inflasi terkejut ni menyebabkan harga barang selepas naik daripada hari raya hari tu, starting dia daripada raya hari tu sampai sekarang ni tak turun-turun. Itu kelemahan yang kita planning di peringkat pihak sama. Kita tak salahkan 100% pada kerajaan, cuma bagaimana kerajaan merancang untuk negara perlu mengambil sudut yang terlalu besar, bukan hanya untuk tawan hati rakyat untuk nak dapatkan sedikit undi dan menyebabkan apa yang berlaku pada masyarakat. Dan saya tanya staf-staf saya, happy tak gaji naik? Dan dia kata agak mencabar bila harga barang jauh lebih tinggi daripada saya sebagai estate agency tak boleh nak buat naik kos yang tinggi ikut suka fee kita. Cuma kita tertakluk pada board. Cuma di peringkat kita ada kos yang kita kena tanggung dalam keadaan bisnes yang tak masuk. Jadi kita terpaksa kurangkan beberapa perkara di peringkat kita. Dan kalau katakan saya boleh kurangkan lagi hari pekerja saya, contoh untuk mengurangkan kos, saya sanggup untuk buat macam tu. Kalau sekarang inilah yang berlaku dalam ekonomi kita dalam semenjak 2 menjak ni, yang kerajaan kena betul-betul sit down, betul-betul fikir, dan kita tak boleh nak lepas tangan pada sistem ekonomi kita, yang mana kita kena tahu bahawa kita sebagai peniaga memang nak untung maksimum, dan kerajaan dia ada peranan dia adalah untuk mengawal keadaan. Dan satu lagi kritikan saya adalah berkaitan dengan subsidi bersasar, yang mana kerajaan beri subsidi secara cash kepada masyarakat, yang kita tahu ni akan membuatkan lebih banyak golongan undi popular akan meningkat, tapi dari segi real ekonomi dia tak membina kebaikan pada ekonomi kita. Dan kalau ikutkan, dulu saya ada buka kedai makan, dan bila pekerja saya dapat bring, dia balik ambil dekat Kelantan, dan duit bring tu dia datang 2 hari dia datang sini, duit bring tu saya tanya ke mana, dia kata dia dah makan pay kuda, dan duit ni tak dihargai sebaik mungkin. Sama juga kawan-kawan ataupun ibu-ibu yang dapat duit bring ataupun duit yang cash tenang macam ni, adalah duit yang orang kata bukan yang produktif untuk mengembangkan ekonomi. Sebaliknya easy money easy money. Dia tak diraikan sebenarnya. Masyarakat perlu dididik rasa tanggungjawab untuk membina negara ni. Ni yang tak ada dalam masyarakat kita. Dan bila tak bagi duit, kita kutuk kerajaan. Kita dapat RM30, kita kata ni hancin. Tapi kita nak duit easy money, tapi harga barang akan naik. Dan ini hari ini dekat dengan belum lagi pilihan raya, harga barang dah meningkat. Dan bayangkan selepas pilihan raya, apa akan berlaku pada masyarakat? Kerajaan tak akan spend duit untuk pujuk hati rakyat, tapi kerajaan akan collect duit daripada rakyat. Dan orang tengah politik pun akan mengambil hak dia balik. Betul. Ni masalah yang kita hadapi lah. Dan masyarakat kita happy dapat duit dan suka. Dan sorry to say, memang peranan orang-orang bijak pandai, academician, adalah untuk mendidik masyarakat supaya ada otak bahawa nak duit usaha. Jangan jadi baik Awik. Saya nak potong sekat tu dulu kan. Dah jelas. Saya nak bagi soalan yang berkait dengan Awik sebut kan. Antara kelicikan dan kecerdikan orang tengah dan kelembapan kaedah ataupun cara berfikir pihak pengeluar, penanam padi ke, pelaut ke, sebagainya. Apakah ada satu kesan yang tertentu? Maknanya kerajaan itu kerajaan lah. Dan kerajaan itu terbagi kepada 2. Yang duk bising-bising cakap tu orang politik. Orang politik ni cakap saja. Ya. Yang sebenarnya menentukan kedudukan sebenarnya ialah kerajaan yang dianggap sebagai satu struktur, satu
pihak yang tertentu dalam pentadbiran negara itu. Kerajaan hidup ke, orang politik hidup ke mati, tapi kerajaan yang itu tu tetap dia berjalan juga. Jadi soal sekarang dalam pergelutan itu, kita tengok mungkin orang tengah ni dia lebih licik, lebih cerdik dan sebagainya, dan pihak yang pertama dia lebih lembab cara dia berfikir. Dia tak nak minta untung banyak, tak nak cari cara dapat untung. Dan pihak sana pula, pihak ketiga ni pula asyik berkreau. Kreau pun dia beli juga. Lalu yang kuat bersuaranya ialah Persatuan Pengguna. Dia pun tak guna sangatnya. Macam mana ni? Kemelut. Siapa nak ulas ni? Ya. Betul. Ya, salah. Tak ada orang lain masuk. Okey. Tak ada saya. Bukan kerana tak ada orang lain masuk. Okay, kerana nak bagi pandangan. Ya. Panjang saudara kita daripada Wiku tadi tu kan. Cerita kan. Ya, dari segi politik, segi sosial, ekonomi, Datuk sebut politik tadi. Ya. Jadi saya masih nak fokus balik lah. Orang tengah ni kita tengok yang opportunis lah. Kita kena bezakan ada orang tengah dan juga apa ni yang orang berpandang dalam supply chain kita tu. Ya, macam tu apa tu yang budak yang orang tubuh kecil daripada China tu, yang Alibaba punya token tu. Jack Ma tu asalnya dia nak lakukan hasil pertanian orang kampung dia. Ya dah, maknanya itu orang tengah yang betul-betul bagus tu. Okey. Okey, silakan. Itu yang menambahkan value chain tu, kita jangan anggap dia sebagai orang tengah tu pada konteks sebenarnya lah. Orang tengah ni kita setuju tadi, iaitu orang yang buat opportunis. Kan, opportunis buat cara yang tak elok lah untuk berguna. Tapi yang soalan saya tadi, Datuk, mereka itu cerdik dan licik. Sedangkan kita ni, pihak petani, pihak pelaut, pihak apa semua sekali ni, macam nak kata bodoh tu tidaklah orang marah, tapi maknanya kurang berupaya untuk macam mana? Cerdik tu dari segi connotation negatif dah tu. Penyengak, pencuri semua cerdik tu. Kadang berlain lah. Jadi konteks ni bagi saya kalau jenis tu memang cerdik yang tidak dirahmati kot. Kita tak faham. Boleh saya masuk? Jadi dari segi dari konsep betul lah yang orang tengah tadi tu, kita lihat kenapa mereka tu wujud. Ya, orang tengah yang konteks opportunis ni. Ya. Dia orang wujud kerana apa tu ada kelemahan di pihak pembekal dan juga consumer. Jadi yang dapat bantu saya setuju di sini adalah pihak kerajaan. Contohnya macam nelayan dan juga petani. Ya, mereka perlukan wang sebelum harvest dia orang tu. Jadi dia perlukan wangan pergi ke laut sebagainya. Jadi orang tengah ni ambil opportunity tu, dia bagi advance dan sebagainya. Inilah contoh elemen yang patut kerajaan berbantu. Ya, kita kena kaji di konsep apa ni. Tidakkah kerajaan ada macam-macam agenda nak bantu orang miskin? Ada Datuk, tapi kalau Datuk tengok dia punya cara pelaksanaan Datuk kan, dari segi konsep prinsip memang baik Datuk. Ya, kita pergi tanya orang yang terlibat, apa masalah dia? Macam-macam. Sekarang bagi beri pun sama, kata mudah, tapi siapa yang dapat? Bagaimana nak dapat, cara mana? Dia memang isu politik Datuk. Sekarang ni kita yang tak terlibat Datuk ni, kita lihat di segi konsep strategi prinsip kerajaan kan, itu memang cantik Datuk. Jadi pelaksanaan tu kita kena lihat kenapa berlaku. Kalau dia nak advance macam orang kampung tanam padi misalnya, dia tak betul itu, dia perlukan sokongan. Kalau kerajaan bagi yang baik, mesti dia terima. Tapi kenapa yang orang tengah ni bagi satu peluang lebih baik kepada mereka? Dia kan mengikut cerita pada Kucha dulu, mengenai awal merdeka kan. Sejak daripada nak tanam tu dah dia berhutang daripada orang tengah dah. Benih tu dah berhutang daripada orang tengah dah. Ya, bolehkah kerajaan selesai masalah mereka itu? Apa masalah mereka sebenar? Jadi kerajaan main peranan lah sebagai yang apa orang tengah ambil opportunity tu kan. Sebab apa dia pergi orang tengah juga? Adakah kerajaan susah bagi pinjaman kepada mereka? Ya. Macam-macam orang tengah bagi, tapi orang tengah tu bila dia bagi tu
dari segi bayaran balik itu memang mahal bagi mereka. Walaupun dah tak pergi bunga dan sebagainya, Datuk dah pasti begitu kan. Macam pergi Along lah tu, orang tak ada duit pergi jumpa Along kan. Dia perpuacah dia begitu. Tapi kerajaan kena memudahkan kepada mereka. Itu saja cara dia tu kan. Kalau betul mau bantu pihak-pihak bawahan, khususnya petani dan peternak ni tu. Kan kita tak boleh. Mesti ada sesuatu yang tak betul lah tu. Kita kenapa betul. Kenapa kerajaan tak serius melihat keadaan sebenar untuk membantu mereka? Kerajaan minta maaf cakap lah. Kepentingan politik tu banyak dalam kerajaan ni. Orang politik ni banyak kepentingan peribadi lah tu. Kita dalam kerajaan kita tahu Datuk macam mana kan kerajaan operate kan. Di peringkat atas yang bagus. Tapi peringkat pelaksanaan berbagai-bagai peringkat. Macam saudara kita ada Wiko sebut tadi tu, segi rasuah sebagainya. Ini benar. Ya, dalam bidang pembinaan saya terlibat secara langsung. Itu memang benar itu. Kisah-kisahkan orang-orang bawahan. Jadi balik kepada orang tengah tadi, itulah yang kita kena kaji. Kenapa peringkat bawah ni mana petani dan pembekal kita pergi kepada orang tengah? Kenapa kita tanya dia balik? Polisi dah ada, pelaksanaan mesti kita lihat itu. Okey tak? Kata dulu. Prof Wan. Terima Silakan. kasih. Saya nak fokus kepada perkataan opportunis yang sering Datuk Nordin sebut dan juga apabila berlaku opportunis yang ada itu, manusia akan tetap mengambil kelebihan bagi dia. Baik. Mensangkut dengan apa yang Datuk sebut, orang tengah ni licik, pandai, berbaju hebat dan sebagainya, pakai kasut boot dan sebagainya. Orang kapung, orang petani, orang pelaut, dia tak ada masa nak make it pelik-pelik. Ya, baik. Tak ada masa ke? Tak ada ni. Tak ada masa tu. Nak kata tak ada otak tu kasar dia lah. Ada otak. Dia memang pelaut, petani ada otak. Ada otak? Ada. Saya kenal ramai petani saya. Dia ada otak. Kita ajar sedikit je dia faham. Pelaut macam tu. Kita tak boleh letakkan mereka dalam golongan bodoh. Bodoh ni kalau dia ada takrif yang sendiri, tak saya nak bicara kat sini. Petani, pelaut ada otak. Mereka tak sempat nak jual barangan mereka. Bayangkan petani, pelaut, lepas buat kerja bertani dan ke laut, dia tak ada masa dia nak menjual. Yang itulah Jack Ma cuba atasi dengan Alibaba. Kampung dia asal. Baik. Platform Jack Ma itu sangat baik. Jadi saya nak cadangkan kerajaan kalau dia serius nak tolong petani pelaut, yang buat kerja tu, yang cerdik tu, sebenarnya dia kena beli daripada petani pelaut pada harga yang menguntungkan petani pelaut. Kemudian orang tengah ni kerajaan arah dah kan suruh apa beli tu? Itulah pelaksanaan. Orang tengah dia kena berurusan dengan orang cerdik dalam agensi kerajaan yang telah beli daripada petani dan pelaut. Barulah petani pelaut tak kena tipu. Ini petani pelaut kena tipu dengan pembelitan hutang, dengan segala macam masalah. Sebab mereka kira ini barangan saya dah ke laut, saya dah letih, dah pening dan sebagainya. Ya ambil lah, dia borong semua sekali. Petani pun macam tu. Jadi kalau kerajaan ikhlas nak tolong petani pelaut, kerajaan beli daripada petani pelaut. Ini yang orang tengah buat sebagai kata besar. Mereka bertindak sebegini. Mereka yang ada kata besar ni, dia beli daripada petani dan pelaut dengan harga yang petani pelaut ni senang hati. Malah ada yang hantar pergi naik haji pun ada. Umrah. Tak ada masalah pada dia sebab dia boleh buat duit banyak. Dia keluarkan duit 10 riyal, dia dapat 1,000, tak ada masalah. Jadi kerajaan lah yang kita rasa mesti memainkan peranan untuk mengawal selia manusia-manusia oportunis, manusia-manusia yang menindas dan yang membelit petani dan pelaut dengan hutang. Baik. Apa salahnya? Tapi Prof Wan percaya ke kerajaan sekarang ni ada masa untuk fikir tentang rakyat? Sekarang ni bukan kerajaan lah, orang parti, orang politik. Sebenarnya kerajaan sepatutnya mengambil tanggungjawab, yakni orang politik, menolong rakyat. Bukannya setelah dapat undi, dia tolong diri sendiri dan kuncu-kuncu. Ini yang berlaku.
rakyat mengundi dia. Tapi lepas dia dapat undi, rakyat diketepikan. Jadi tanggungjawab pemimpin, tanggungjawab orang parti politik ni mesti dididik. Kita kena didik orang politik, kena didik orang petani pelaut, kita kena didik orang tengah ni. Semuanya kena ada dan semuanya ada rezeki masing-masing. Yang menjadi masalahnya ialah rezeki petani pelaut diraih dan dikahut oleh orang tengah. Orang tengah dia guna rasuah, bayar orang politik sign permit sign apa dapat duit. Ini pun semua orang tahu, saya cakap ni semua orang tahu, tapi aku tak mau cakap. Tak apalah saya cakap. Tak apa, isteri Awi cakap dah. Dia kata letih. Saya takut nak isteri Awi tu walaupun dia sudah bawa kereta tu. Begitu tu saya nak cadangkan kalau boleh hasil daripada perbincangan kita petang ini, kerajaan ikhlaslah untuk tolong petani dan pelaut. Segala produce daripada petani pelaut kerajaan beli. Dan orang tengah nak mengedar, ambil daripada agensi kerajaan itu. Barulah petani pelaut tidak kena tipu. Prof Wanta, Prof, nantilah atau Prof Wanta ataupun siapa nak jawab. Dari pemerhatian pribadi, saya perhatikan ada perbezaan yang sangat jauh antara sektor awam dengan sektor swasta. Bila kita bagi tugas pada sektor awam, orang kerajaan, kaki tangan kerajaan, agensi kerajaan, maka perjalanannya sangat lembab. Ya. Dan tidak mendapat keuntungan dan tidak boleh capai objektif dengan baik. Tetapi kalau benda itu dilakukan oleh sektor swasta untuk kepentingan syarikat mereka sendiri, laju. Ya. Ini macam mana kita nak atasi benda macam ini? Dakwah yang berlaku turun-temurun mengatakan kalau kerja dengan kerajaan, kerja dengan agensi kerajaan jadi lembab. Ini dakwah. Ini satu persepsi negatif yang dia beri. Ya begitu. Supaya orang swasta ini boleh raih keuntungan daripada persepsi kelembapan orang kerajaan ini. Orang kerajaan pula dah dapat gaji, tak ada masalah. Lepas habis gaji, balik rumah tak ada masalah. Yes. Ini satu dakwah, satu persepsi jahat terhadap orang kerajaan. Terhadap orang kerajaan. Jadi orang kerajaan yang jahat ini pun ada, kita kena latih mereka, kita kena didik mereka. Mu tak boleh jadi jahat. Sebab you dapat gaji tiap-tiap bulan. Duit rakyat. KJL ni bukan KJL sebenarnya. Dia adalah administrator. Sebab tu kalau di Amerika, dia panggil the administration of Bush. The administration of Clinton. Jadi KJL kita ni jangan duduk keras kepala. Duduk agah, duduk sombong. Bahawa dia tu kerajaan. Bukan. Dia bukan kerajaan. Dia adalah pengurus kerajaan yang di Pertuan Agong. Baru dia faham. Dan siapa yang di dalam sektor awam, kena ada KPI dia. Pertama tak boleh tak pandai, kena pergi belajar. Jadi kita kena debunk, kita kena leraikan kemelut melabelkan orang Melayu ni tak pandai, orang Melayu ni sokong rasuah, orang kerajaan ni senang dirasuah, kebanyakannya tu orang Melayu maka senang dirasuah. Kalau nak berjaya kena rasuah, mereka senang pilih rasuah. Ini dakwah yang saya ingat memalukan bangsa. Terima kasih. Okey. Ulasan seterusnya siapa ni nak ulas ni? Saya dah timbul dah banyak soalannya. Macam mana ni? Okey Datuk. Idea yang dikemukakan oleh Datuk Nordin dan Prof Wan tadi itu kita lihat sebagai satu idea yang baguslah. Tetapi dalam konteks realiti di lapangan, misalnya adakah farmer dapat melaksanakan tanggungjawab? Kalau kita katakan tanggungjawab dia untuk membeli segala hasil petani-petani misalnya. Jadi idea itu memang dah lama. Sebab ketidaktentuan pasaran oleh petani-petani itu, dia bila dia menghasilkan produk dia itu, dia nak pasar ke mana. Jadi di situ peranan farmer. Jadi sekarang ini kita tahu dah apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh farmer. Itu yang pertama lah yang dihadapi. Begitu juga tentang lembaga nenas negara misalnya. Apa dia dihadapinya? One off. Ya, masalah kalau kita lihat bahawa dari segi yang pertama sekali, dari segi kualiti
hasil pertanian itu tidak sampai untuk satu standard yang farmer nak misalnya. Okey, katakan lembaga non-nas negara yang bertanggungjawab untuk memajukan industri non-nas itu, ya. Jadi pasaran dia katakan dia tak beli, tetapi hasil daripada produk non-nas itu dia tak sampai kepada satu kuantiti yang boleh untuk diniagakan secara apa nama tu di pasaran, ya. Misalnya ada buah yang kecil, ada buah yang tak sampai yang maksudnya yang kecil, ya. Jadi dia nak bawa kepada satu proses untuk mengetin misalnya dan sebagainya. Jadi ini di antara masalah-masalah yang kadang-kala menjadi rumutan kepada pengusaha-pengusaha dalam sektor yang berkaitan. Jadi kalau kita katakan masyarakat ataupun petani ini, ya, yang kemungkinan macam Datuk gambar tadi itu dia tak sama, kelicikan berfikir orang tengah dan sebagainya. Tetapi kita melihat bahawa agensi-agensi kerajaan ini sebenarnya sudah dekat dengan golongan ini. Misalnya petani, ya, dia dah ada lembaga pertubuhan peladang misalnya LPP. Jadi apa peranan LPP ini untuk nak melihat masalah yang dihadapi oleh petani-petani ataupun kalau maju ikan terhadap nelayan misalnya? Kita tidak faham apa sebenarnya masalah agensi kerajaan ketika mereka melaksanakan tanggungjawab mereka berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani, seperti mana isu-isu yang kita bincang pada petang ini. Yang dikatakan lembab. Dakyah itu dakyah. Oh, dakyah pula. Maaf saya pembeli MD2 nanas daripada petani. Dia boleh bekalkan pada saya nanas yang 2.5 kilo ke atas, tak ada masalah. Grade A. Ya. Dan dia ada 3-4 ekar. Saya saran pada dia buat R&D, dia barang bijak, dia fokus kepada menanam MD2. Saya ambil daripada dia, saya jual mengikut pasaran, saya tetapkan pasaran. Di pasaran, ya, orang tengah dia naikkan sampai RM8 sekilo. Nanas MD2, ya. Saya jual RM6 sekilo. Bukan kepada pasaran luar, sebab saya ni nak tunjukkan kepada satu model perniagaan, kita kena beri kelebihan kepada petani. Dia jual pada kita pada harganya dia senang, yang boleh mengkayakan dia. Saya ambil daripada dia, saya bayar cash, ya. Dan saya jual kepada kawan-kawan saya pada harga RM6, RM6.50 per kilo. Di luar RM8 per kilo. Baik, per kilo. Apa berlaku? Kalau saya tingkatkan skala saya, dan saya bangunkan R&D untuk MD2 ini sebaik mungkin, akan berlakulah saya kira satu kebertanggungjawaban yang farmer kena buat, LPP kena buat, maju ikan kena buat. Macam tu saja. Saya nak cadangkan Datuk, mesyuarat akan datang, perbincangan akan datang, panggil orang LPP, panggil orang maju ikan, panggil orang farmer, biar dia masuk dalam perbincangan kita ni, apa masalah dia? Dia akan cakap masalah pelaksanaan, masalah penguatkuasaan, masalah dia sendiri ni sebagai pion ataupun orang yang buat kerja ikut rasa saja. Dia ada garis panduan yang Kak Jan buat, dia tak ikut. Jumpa duit sikit, dia sudah long life. Ini cuba panggil orang LPP, orang majukan, peringkat ni Puan, kita masih mau mendengar perasaan rakyat. Sebab tu kita terbuka kepada dah jerit. Rakyat dah terkesan. Rakyat kena tipu. Mungkin pasal akan datang barulah kita panggil orang-orang yang kena panggil. Apa tu boleh memberitahu kepada kita apa masalah dalam dia. Mungkin dia takut, tak tahulah. Okey. Bisa tambah sikit ya, betul lah.
Sebab kita ni tersasar daripada barat actual yang kita patut kita fokuskan ya. Bagi saya isu sekarang kita fokus basically ialah penggunaan kondisi konsumer masuk rakyat lah. Yang kita bincang pasal mengapa gagal orang Tengah semua ni, isunya adakah rakyat boleh membeli apa dia nak khususnya makanan dengan harga betulan dan barang tu ada itu. Ini yang full issue yang kita bincang hari ni kan. The end product. Jadi kalau pengguna tu dapat beli barang, nak beli sayur ikan ada dengan harga betulan, tak ada masalah tu. Tak bincang orang tengah ke orang tepi ke tu kan. Jadi saya kira ni kita akan lihat dari segi pengguna rakyat. Okey, sekarang ni kita bangkitkan isu ni kerana kita ada masalah ni harga mahal. Okey, itu yang menyebabkan rakyat. Yang keduanya barang tu kurang. Jadi selalunya barang kurang akan mahal lah. Ya. Jadi isu lepas tu kita tengok isu pembekal petani sebagainya. Itu the next step kita betul lihat. Jadi kita tak boleh fokus kepada pembekal pada masa ini. Kalau pembekal dah ramai, semua ada. Dia orang boleh jual macam mana pun kita tak kisahlah. Orang tengah ke tak lah. The end result ni rakyat boleh beli barang dia nak harga berbetulan. Itu yang kita fokus sekarang ni. Jadi bila benda itu dapat dipenuhi kepada rakyat, barang yang apa dia nak ada dan yang harga betulan, jadi kita lihat ke belakang. Kenapa ini berlaku? Yang berlaku sekarang ni kita lihat isunya mungkin orang tengah atau juga pembekal. Isu pembekal maksud saya ni petani nelayan lah, orang yang mengeluarkan hasil utama kan. Jadi kalau isu mereka kualiti barang kurang elok, LPP tak boleh beli, majukan tak boleh beli semua tu, itu isu kedua bagi saya. Okey, kalau barang dia dah kurang memuaskan tetapi rakyat biasa kata itu boleh makan juga, tak kisahlah kurang sikit, tak ada grade A tak apa, grade B tak apa, tidak mengapa dah tu kan. Tapi of course untuk baiki negara kita maulah pengeluaran petani kita tu kualiti yang baiklah. Yang berekonomik itu memang hasratnya, tapi itu bukan jadi isu pada masa ini. Isu sekarang supply, membekal barang itu dan juga harga betulan. Jadi banyaklah kita melihat. Jadi kalau peranan orang tengah yang melibatkan perkara ini berlaku, jadi kita akan lihat apa kita perlu lakukan pada orang tengah ni. Patutkah kita hapuskan orang tengah? Saya rasa kita patut hapuskanlah orang tengah ni. Maksudnya bukan orang tengah macam Tesco tu atau macam Shopee ke tak. Jangan bagi saya bukan orang tengah. Orang tengah ni konotasinya apa jenis. Jadi kita fokus betul sekali. Jadi kalau itu maksudnya di sini peranan kerajaan memang penting lah. Supaya kerajaan melihat dari segi pembekal ni, khususnya petani dan peternak jagat nelayan ni, mereka dibela oleh kerajaan. Apa masalah mereka? Kita patut lihat. Dan dari kualiti dan sebagainya itu perlu buat. Kalau LPP macam yang pembekal, yang pembeli lah, macam kita pasal tani sebagainya tu, kalau mereka tak efisien, kita lihat kenapa. Ni antara orang politik dengan pegawai pentadbiran negara. Mana yang sepatut kena baiki? Saya setuju dengan Profesor Pawan kita tadilah. Maksudnya kerajaan ini keseluruhannya bagi saya memang berkualiti. Tidak ada masalah kerajaan itu. Pada pandangan saya dan juga pengalaman saya ini, bila diganggugi oleh pihak pemerintah, iaitu khususnya orang politik, mereka mau cara mereka sendiri. Inilah constraint dihadapi oleh pejabat awam. Bagi saya pejabat awam ni memang very efektif lah. Memang efektif di semua peringkat. Jadi bila ada campur tangan itu, jadi mereka tak boleh melaksanakan dasar lah. Itu saya sebutkan tadi pelaksanaan tadi tu. Laksana jadi masalah. Dasar memang elok. Tapi bila nak laksana banyak constraint yang dihadapi oleh pejabat awam. Ini susah kita nak baiki lah. Negara demokrasi berpolitik ni, mereka berkuasa, macam-macam lah mereka akan buat untuk hal masing-masing dengan politik masing-masing. Okey, Awi. Awi tadi dia tunggu nak mencelah. Tak. Teruskan. Dia bawa kereta tu. Awi bawa kereta tu. Okey. Siapa dia lagi? Saya nak minta izin keluar pukul 4.30 sebab ada masalah korporasi. Jadi saya nak ucapkan jazakallah pada semua. Cuma saya nak pesan satu je. Daripada pengamatan saya,
dalam berbincang banyak kali dengan petani padi, kalau adalah agensi kerajaan yang beli padi daripada mereka pada harga per kilogram yang akan memberi dia ketenangan, dia tak ada masalah. Dia akan fokus kepada R&D menanam padi. Orang tengah kalau nak beli daripada petani tak boleh sebab dah ada agensi kerajaan yang beli daripada petani. Mungkin beli atas batas lagi, bukan beli daripada bernas. Jadi apabila itu berlaku, orang tengah yang kita kena sokong sebab dia penting supaya dia tidak terlanjur tidak naik apa dia ni tomok, tidak melanggar batas. Dia kena berbincang dan beraksi dengan orang agensi kerajaan yang ada tauliah, yang ada kebertanggungjawaban. Disitulah peranannya, FAMA-nya, LPP-nya, Majlis Ikan. Jangan duduk main rasuah tepi jalan. Jadi kalau itu berlaku, sistem itu kerajaan boleh pantau, kerajaan boleh ada garis panduan dan sebagainya. Siapa yang melanggar garis panduan, seperti kita melanggar lampu merah, masuk jail sehari, 2-3 hari. Tak ada masalah, biar dia dididik macam itu kaedah pendidikan. Yang pentingnya saya nak cadangkan, biarlah agensi seperti FAMA, Majlis Ikan, LPP beli daripada petani dan juga pelaut dan segala macam pengkarya. Saya nak panggil mereka pengkarya sebab mereka sangat cerdik. Mereka bukan bodoh. Maaf, jangan panggil petani yang kita panggil karyawan lah. Mereka pengkarya, dia golongan karya. Golongan jadi karyawan. Itulah. Terima kasih. Penguatkuasaan itu sangat penting dan tanggungjawab kerajaan mendidik semua pihak. Kalau tidak, mendidik diri sendiri pun cukuplah. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengoklah lepas ni kita bolehlah jemput pihak agensi dan sebagainya. Bagaimana pentingnya bukan soal salah menyalahkan antara sesama lain. Pentingnya bagaimana persoalan kita ni perlu ditangani dengan cara yang baik supaya boleh. Ini ada sama kita ni Hasan ni siapa ni? Okey, siapa ni nak ulas lagi ni? Kita ada masa lagi. 1/2 jam lebih lagi. Okey, Datuk. Ingat ke? Ya. Saya Cik Arun dulu kah? Cik Arun dulu, okey. Okey, tak apa. Okey, tak apalah. Okey, Datuk. Kalau kita melihat secara teorinya, macam Prof Wan tadi itu, katakan FAMA boleh mengambil alih sebagainya. Saya rasa satu benda yang sukar, sebab dia melibatkan sistem monopoli yang sedia ada sekarang ini. Kerana apa? Karena orang tengah ataupun pengelang-pengelang ini mempunyai akses yang luas, modal yang besar. Jadi tiba-tiba kalau kita katakan FAMA nak terjun untuk nak beli hasil pertanian, dia agak sukar. Sebab apa? Sebab monopoli penguasaan industri padi ini sudah lama berada dalam tangan mereka. Jadi kalau kita terjun ke lapangan, kan, menjadi petani, ataupun tak jadi petani pun kita hidup dengan petani, menyelami bagaimana pengalaman hidup mereka, pekerjaan mereka dan sebagainya, itu kita akan tahu, tak semudah carangan-carangan yang kita kemukakan dalam sembang-sembang santai seperti ini. Seperti mana yang saya katakan tadi tentang orang tengah tadi, yang betul lah yang Datuk Nordin kata, kita tak mau yang orang tengah yang kita marah ini yang jenis oportunis, kan? Tetapi orang tengah yang memberikan keselesaan, kemudahan kepada petani-petani itu kita tidak menjadi masalah, kan? Begitu juga dalam konteks ini, sebab dalam ada tiga faktor ataupun tiga masalah kalau dalam industri padi ini. Misalnya ketika dia nak menanam, ketika dia nak menuai dan juga ketika dia nak jual. Jadi kalau orang yang tahu dilema di sektor padi ini, bagaimana petani-petani terpaksa bergantung kepada orang tengah. Misalnya bagaimana dia nak dapatkan jentera untuk nak membajak sawah dia.
Ya. Kan? Jadi yang selepas itu pula ada pula broker. Jadi broker ni dah ada. Sepatutnya dia bayar katakan RM100 untuk pajak. Tetapi dengan broker ini dia terpaksa membayar RM120. Oleh itu broker ambil. Cuba bayangkan nilai RM20 zaman sekarang. Ya, zaman orang maksudnya kenaikan harga barangan. Kemudian bila tiba musim nak menuai, begitu juga broker akan pastikan jentera datang, dan kemudian apabila nak jual padi, ya sepatutnya lori-lori yang bawa padi ke Kelang ini, Kelang dah bayar dah kos untuk bawa tu, tetapi driver lori ini cas lagi kepada petani, ya. Jadi inilah dilema-dilema yang membawa kepada masalah inflasi, ya, yang membebankan para petani ini dengan kos-kos yang seperti ini. Jadi itu pun kita tak tengok lagi lah bagaimana Kelang, ya, potong potongan padi tadi itu berapa puluh persen misalnya, kan. Jadi ini semuanya dilema, ya, yang kadang-kala sukar untuk kita nak keluar, ya, daripada yang telah berlaku. Kerana apa? Kerana rangkaian-rangkaian yang sedia ada secara tradisi ini dalam industri ini. Ya. Okey. Ya, saya tambah sikit tu, ya. Okey, lepas saya nak balik kepada asas kita ni, iaitu gunalah consumer kita tu, orang rakyat, kan. Mungkin kita bincang tadi banyak berkenaan dengan beras, ya. Tapi isu hari ini beras kita tak ada banyak masalah. Beras kita beli dengan harga berpatutan lagi, saya rasa. Kabarnya. Tapi kita cakap fokus balik sekarang ni di segi supply chain. Barang apa yang kita masalah ini di segi makanan, kan? Contohnya sayur-sayuran, bawang, ya, juga ayam, telur dan sebagainya. Jadi kalau kita jadi kita nak jelas pun sekarang susah tu. Kita sebutkan tadi, kan, tengok benda ini, ya. Adakah supply-nya berkurangan menyebabkan harga naik? Itu soalan pertama kita patut tujukan. Jadi kalau benda tu supply dia kurang, bagaimana kerajaan patut menangi masalah ini? Adakah disebab orang tengah, yang harga bawang naik itu adakah sebab orang tengah? Telur naik adakah sebab orang tengah? Ayam naik adakah sebab orang tengah? Jadi apa isu barang lain lagi? Misalnya barang tin, misalnya kita guna tepung, dan juga minyak, ya, ada barang produk lain yang kita beli, sardin dan sebagainya, jenis makanan. Jadi semua produk ini melalui satu proses supply chain yang berbeza, Datuk, kan. Mungkin setengah tu tidak ada orang tengah pun, tapi oleh sebab supply seluruh dunia sudah didapati, maka benda itu akan naik harga. Ya. Jadi konsep orang tengah ni kita kena fokus baliklah, saya ingat itu, tengok balik isu mana hari ni. Jadi kita fokus satu-satu tu. Saya ingat dari segi beras ni, pengeluaran beras ni, kalau isu tu bagi saya tak tahu lah hari ni saya ingat beras sedang kita dapat lagi sekarang ni, Datuk, kan. Harga pun betul-betul masih. Tapi isu beras ni mungkin kita nak perlukan lagi, mungkin konsep AP ni dipermudahkan atau dihapuskan. Mungkin itu akan membantu kita untuk untuk dapat harga yang lebih murah. Jadi bila harga beras murah jika kita punya import, jadi maksudnya kita melihat kembali bagaimana kita hendak menolong pihak petani ini untuk mereka terus survive. Itu jadi isu lain. Itu bukan isu orang tengah lagi, Datuk. Itu dah jadi isu isu production, pembekalan, Datuk, kan. Jadi kalau khusus orang tengah ni, saya ingat telur dengan ayam tu mungkin jadi isu pada masa ni kot. Tapi Datuk kata tadi banyak lagi orang tengah politik lah, orang macam yang sebelum pilihan raya tu dah bagi duit dah. Pilihan raya nak kait balik, nak kutip balik lah hasil. Kutip balik, memberi kesan juga kepada pasaran kita dah. Itu patut kita lihat secara menyeluruh, Datuk, kan. Bagaimana bantu tu. Jadi orang tengah memang ada setengah produk yang kita perlukan kaji peranan mereka, dan juga yang lain tu bukan sebab orang tengah, sebab isu-isu lain, tu. Isu production. Ini dipanggil isu supply chain, tu. Supply chain daripada barang mentah tu, pengeluaran asal hingga sampai kepada pengguna tu melalui beberapa proses.
Betul. Yang menanggungnya pengguna lah kan? Pengguna, rakyat pengguna itu fokus kita. Ada cara ke tidak supaya pengguna bukan menanggung 100%? Bukan menanggung dari segi mana, Datuk? Dari segi harganya. Yang kenaikan harga tu kan. Dulu bila kita nak memperkenalkan cukai apa tu dulu sebelum kerajaan barisan jatuh tu. Ya. Siapa yang akan menanggung apa tu? Isu Datuk, bagi saya isunya ialah kemampuan rakyat tu. Itu yang penting. Bila kita kemampuan ini berdasarkan dari segi pekerjaan mereka dan juga pendapatan penggajian mereka Datuk. Macam kita tengok di negara di England Datuk kita tengok barang mahal kan. Tapi rakyat biasa masih boleh lagi membeli sebab nilai pendapatan tinggi. Ya, betul. Jadi perkara ini bila kita sampai satu tahap yang kita membebankan di segi makanan ini Datuk, maknanya orang biasa yang gaji biasa ni tidak mampu lagi untuk sempurna dari segi makanan Datuk. Bukan bagi tempat tinggal dan sebagainya. Itu beli kereta dan sebagainya. Ya, kalau gaji 1,500 Datuk sekarang, gaji minimum Datuk. Bolehkah seorang tu hidup di Kuala Lumpur ini dengan gaji 1,500? Jalan kaki lah. Ya, dengan harga makanan sekarang ni. Bolehkah dia makan hari ni untuk hidup? Dia kerja di Kuala Lumpur. Segi makanan saja itu basic necessity Datuk. Jadi inilah kita kerajaan dan juga politician, pemimpin kita kena balancekan isu inilah. Bagaimana membantu orang bawah ini peringkat B20, M40 dan sebagainya. Kita bagi saya lah patut cukai berlebih lagi untuk mereka yang pendapatan tinggi. Ada kumpulan T20. Cukai tidak cukai, mereka hidup begitu mewah sekali dah tu. Yalah, betul. Yang bawah ni nak hidup pun susah, nak makan ayam pun susah, nak khabarnya orang pergi ke Mekah pun ratus-ratus ribu harga sekarang ni. Yang mewah ni. Ya. Jadi apakah dasar kerajaan hari ini? Apakah pemimpin kita yang lihat kau ini? Ya, bagi mereka kita tanya Cik Arun. Ya, kita tak rasa Cik Arun. Jawab Cik Arun. Datuk tanya dasar kerajaan terhadap rakyat macam mana ni? Ada kemungkinan itu sebenarnya yang menyebabkan masalah sekarang sebab yang susahnya B40. B40 ya. Bukan orang atas. Macam mana ni? Maksudnya dalam keadaan sekarang ni pun kerajaan macam kehilangan arah sebenarnya. Ya, di antara mereka pun berhadapan dengan masalah sendiri, masalah kehilangan kuasa. Ya, kita kehilangan mata pencarian. Jadi orang kampung kehilangan makanan. Kehilangan makanan. Mereka takut kehilangan kuasa. Jadi saya rasa dalam keadaan yang sebegitu mereka lebih mengutamakan kepentingan dirilah. Jadi ini yang menjadi masalah kepada kita buat masa-masa yang terakhir ini dengan kenaikan harga barangan yang tak terkawal, seolah kita tidak ada kerajaan. Jadi inilah pada pandangan rakyat, semuanya naik seolah kerajaan tak dapat buat apa-apa. Tiap-tiap hari duk keluar TV tu Perdana Menteri lah, orang politik lah, tak buat apa-apa. Macam mana? Itu retorik atau retorik salah daripada dia duduk diam, kurang-kurangnya ada jugalah sebagai pengubat rindu untuk nak menyedapkan hati rakyat itu. Tapi hakikatnya, realitinya yang berhadapan dengan masalah keterdesakan hidup ini ialah rakyat. Mereka tak masalah. Rakyat tak boleh buat sesuatu. Kau selain daripada masalah, jangan duk bincang masalah mengundi orang lain. Tapi dalam keadaan sekarang ni, misalnya rakyat kata kita berjimat cermat lah, tak makan ayam ke, misalnya. Pihak pengguna kata kita bukan boykot. Itu boykot tu satu membalas kejahatan dengan kejahatan yang lain. Mana kita mengurangkan cara kita makan misalnya. Saya rasa kita lambat mati lagi. Aku tak makan ayam, tak makan daging apa semua sekali kan. Negara kita pula negara subur. Nampak saja naiklah sayur-sayuran tu. Cucu saya pelihara anak 3-4 bulan tu dah nak beranak dah. Jadi macam mana? Tak boleh ke rakyat kita saya bimbang takut rakyat tu sendiri pasif.
rakyat kita ni sebenarnya baik. Ya, dia Baik. ya baik. Kalau di negara yang lain, ya, harga tepung naik, harga minyak naik, ya, sudah ada mereka dah turun berarak di jalan raya. Kita tak nak itu. Kita tak nak minta itu. turun. Kalau turun ke jalan raya, dia tidak melahirkan roti. Ya, bagaimana rakyat boleh cuba bantu mengatasi keadaan getir ini dengan bekerjasama dengan kerajaan, dengan orang tengah dan sebagainya, supaya kita boleh selesaikan masalah ini. Ya, itu yang kita katakan bahawa rakyat kita ni masih baik sebenarnya berbanding dengan negara jiran. Kita tengok kalau di Indonesia kan harga minyak, harga dan sebagainya itu dah berapa kali ya dalam siri tunjuk perasaan di Jakarta dan di bandar-bandar. Lihatlah kalau harga roti naik ya di Mesir, di Libya, di Timur Tengah. Tapi kita tak tahulah apa ya kemungkinan rakyat kita ini memang jenis baik ataupun tidak ada kekuatan untuk melawan. Ini yang kita sedang fikirkan. Ya, apa sebenarnya? Adakah hubungan dengan rakyat kita sudah menjadi yang berbudaya dengan subsidi? Bangsa subsidi. Saya tak jawab itu, Datuk. Okey. Datuk Nadir marah sebab tu. Ya, apa mentaliti. Sebelum saya masuk subsidi ni tu, kita tengok secara keseluruhan Datuknya apa yang perlu kerajaan buat. Okey, Datuk, pandangan saya hari inilah. Sebagai pandangan saya sebagai orang yang duduk di Alostar, saya datang Kuala Lumpur melihat kawasan orang kaya dan juga di perkampungan Datuk. Tiga kawasan kita lihat sekarang lah Datuk kan. Ya. Apa harus kerajaan buat? Yang keadaan sekarang lepas COVID ni. Ya. Pandangan saya sekarang ni pertama sekali kerajaan kena lihat di segi makanan. Harga makanan mesti kita turunkan walaupun terpaksa kita subsidi begitu banyak Datuk. Is a must bagi saya hari ini. Ya, subsidi makanan tidak perlu kita buat targeted punya subsidi Datuk. Tak payah target. Semua orang makan sama. Dia kaya pun makan nasi pun tidak mengapa Datuk. Ya. Jadi ini keseluruhannya biar lambakan di Malaysia ini makanan masih berkemampuan. Kalau orang gaji satu family untuk B40 ya yang dapat pendapatan satu rumah RM5,000 mesti mereka boleh hidup makan dengan berpatutan, selesa lah tu. Ya, boleh beli beras, ikan dan sebagainya untuk masak di rumah. Bukan mesti makan di restoran yang mahal sepinggan nasi goreng RM50 tu. Ya, betul. Itu bukan ukuran kita ada tu. Itu di segi subsidi Datuk, bagi saya at all cost, government must do it now. Makanan asas. Kalau makanan luxury itu boleh diasingkan sedikit. Basic ni tu. Itu tak apa tinggi pun. Tinggi itu tak apa, itu tinggi pun. Itu bukan untuk rakyat biasa, rakyat marahin yang perlukan. Okey, itu nombor satu. Yang keduanya, kerajaan mestilah memberi rakyat sekarang pekerjaan itu. Semua rakyat kita nakkan zero employment, unemployment itu. Walaupun kerajaan terpaksa subsidize untuk tempoh masa sekarang itu, sampai ekonomi kita pulih balik. Dan yang ketiganya, bagi menambah pendapatan kerajaan hari ini, kerajaan hendaklah tukar struktur cukai saya sebutkan tadi itu untuk peringkat tertinggi itu kita banyakkan lagi cukai mereka. Kita cukai mereka pun begitu lebih untuk cukai korporat contohnya, ya mereka tidak akan bankrupt. Ya, mereka masih menguntung. Jadi kita tak mau mereka sampai setaraf yang anak pinak semua bawa holiday luar negara, private jet pergi sana. Duduk di Kuala Lumpur untuk minum petang pergi ke Hong Kong dengan private jet Datuk. Masih berlaku hari ini Datuk. Kita kena target kumpulan ini Datuk. Bukan kita jadi miskin dah. Tetapi dia mesti contribute. Zaman hari ini rakyat Malaysia susah. Boleh nak makan pun susah. Tapi macam Cik Arun kata tadi lah, rakyat kita baik. Ya, sebab kita baiklah. Tapi baik sampai mana Datuk? Bila kita makan pun tak boleh Datuk. Akan satu tahap sampai tidak ada makan di rumah Datuk. Sekarang mungkin tak makan di kampung masih telah ada sekarang ni Datuk. Masih. Pucuk kayu masih ada. Ya, jadi masih survive lagi lah kan. Masih mampu. Jadi berapa lama kita tunggu begitu? Harap takkan berlaku dah Datuk. Ya, walaupun tak berlaku, kerajaan diwajib untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Datuk. Zaman Datuk nenek kita dulu, kita makan macam mana Datuk? Sekarang ni dah
untuk M40 di KL Lembah Kelang ni itu sebagai satu benchmarking lah tu. Ya. Anak-anak kita, anak muda sekarang tu, kita nak harap dia makan nasi lemak tepi jalan lah tu. Sudah ada satu benchmark yang jelas. Benchmark. Jadi bila sampai benchmark dia panggil negara maju lah tu, jangan kita sebagai pemimpin orang politik kita kata, oh hampa sini mau hidup senang. Tak boleh banding zaman dulu zaman sekarang lah tu. Itu kadang orang politik tu mempersendakan, mempermainkan rakyat lah tu. Walau bila dia dah senang. Sekarang ni apa tu Perdana Menteri sekarang kata, Perdana Menteri dulu kata rakyat kena ikat perut. Dia kata sekarang ni tak payah ikat lah di bawah pemerintahan sekarang. Ya, tak mana tu. Saya ni tak ikat perut lah tu untuk keluarga saya lah tu kan, bagi kita kan. Mungkin kita ni lah kategori M40 lah tu. Saya sudah pasti bukan kumpulan T20 lah tu kan. Kita orang kan dapat merasakan itu. Ya, kita kumpulan apa tu M40 macam kita lah. Kita pencen kerajaan pendapatan lebih pada 5,000 lah tu kan. Ya, tak payah ikat perut lah. Anak-anak kita masih lagi kita boleh memberi makanan yang sempurna lah tu. Ya. Di orang Kuala Lumpur ni tu, mereka telah hidup begitu mewah sebelum ni. Kan kita turunkan hingga taraf. Sekarang nasi lemak balik RM1 nasi lemak bungkus di jalan lah tu. Ya. Untuk kebanyakan orang lah kan. Anak muda tak boleh terima begitu lah tu. Ya, betul. Jadi perkara ini jadi satu benchmarking. Jadi saya sebutkan beberapa langkah yang kerajaan perlu ambil, itulah dia. Jadi orang politik ni, berapa gaji menteri sekarang lah tu? Berapa gaji mereka, pendapatan mereka, ahli politik. Mereka tidak merasa semua usaha ini. Ya, kalau pesara kerajaan, semua sekarang pun merasa turut lah tu sekarang ni. Dulu pesara kerajaan boleh buat kerja tambahan, tapi ekonomi belum lagi meningkat sekarang ni. Dan proses meningkat itu insyaAllah saya rasa. Kan? Apa tindakan yang segera kita boleh lakukan. Jadi itulah tu di segi Datuk kata subsidi tu memang tak bagi saya kerajaan harus subsidi. Kalau kena hutang kita akan recover kemudian bila kita akan lebih baik. Untuk kehidupan rakyat seharian, untuk kumpulan bawahan itu dan pertengahan juga itu. Itu perlu disubsidis untuk semua peringkat. Ya. Syarul. Ya. Ekonomi rakyat, makanan rakyat. Datuk kata kena rakyat dulu ada makanan yang nak dimakan. Yang lain tu lupakanlah dulu. Subsidi dulu. Cari duit dulu. Apa tu bagi makan rakyat dulu. Macam mana ni? Yalah, kalau kita melihat kemampuan kerajaan dari segi pendapatan yang agak terhad sekarang ini dengan kejatuhan nilai mata wang, kejatuhan harga komoditi dan walaupun harga minyak naik yang memberi keuntungan yang agak besar, tetapi dalam konteks untuk nak memberi kesan segera untuk membawa kepada perubahan taraf hidup untuk mengatasi inflasi dan sebagainya, dia bukanlah satu benda yang mudah. Ya, jadi walaupun harga minyak naik, Petronas dapat memberi royalti yang besar kepada kerajaan, tetapi dengan adanya subsidi seperti itu, kadang-kadang dia tidak membawa apa-apa makna yang memberi impak yang besar. Sedangkan kedudukan rakyat dari segi ekonomi yang masih lembab, kenaikan harga yang mungkin tak dapat mencapai kuasa beli yang mereka ada, mereka akan suffer untuk tempoh beberapa tahun ini. Jadi dalam tempoh masa inilah seperti mana yang Datuk Nordin katakan tadi itu, satu idea-idea kepada kerajaan untuk nak melihat kepada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh kebanyakan rakyat. Jadi bila harga naik, harga minyak naik, harga barang naik, semuanya dia akan membawa kepada kesan kepada rakyat, kuasa beli mereka tetap akan jatuh. Jadi itu saja komen saya kepada apa yang. Ya. Okey, siapa lagi ni nak komen? Kalau tidak kita jelas adalah jelas bagaimana peranan kerajaan, peranan rakyat sendiri. Orang tengah pun perlu menyederhanakan dia punya nafsu keuntungan dan sebagainya. Dan para kalangan masyarakat yang lebih atas itu kurangkan sedikit nafsu membeli belah ini. Kadang-kadang baru ni orang katakan
berubuk-ubuk nak beli kereta just kerana nak lepaskan cukai tu. Yang nak beli kereta bukan B40 tu kan, yang orang atas sikit lah. Nak lari daripada rugi cukai tu berubuk-ubuk, sedangkan orang bawah nak cari ruti pun tak dapat. Okey nah, kita rasa Datuk ada nak kata lagi ke tidak nak tutup ni ha? Ada lagi? Ada lagi. Segi orang tengah tu cakap tak ulah dekat saja. Orang tengah tu pun cakap tak apa yang nak ulah ya. Datuk kan orang tengah kan tajuk Datuk benar ini. Tak jelas Datuk macam mana? Hello. Ya, okey. Okey. Ya. Dahlah saya ingat peranan orang tengah ni di segi pembekalan makanan ni, itu kita lihat balik spesifik lah bagi saya sebagai konklusi ni Datuk kan. Tapi kita nak didik ke, nak anjur ke, nak tekan ke, macam mana? Saya macam orang tengah ni macam sesuatu yang susah kita nak berurus. Ya. Saya rasa Malaysia sekarang pada hari ini itu di negara maju ni dia perlukan undang-undang lah tu daripada kerajaan. Kalau harap sendiri ni nilai-nilai sebelum dulu Datuk tak ada lagi biasa Datuk. Kurang lah Datuk kalau ada pun. Kurang kan? Kita kena through regulation Datuk. Jadi maknanya kelemahan regulator menyebabkan bina berjadi kan? Ya, kita tengok apa-apa yang benda negatif sebagai orang tengah pada harga makanan untuk rakyat ni, kita kena kalau kita masuk campur lah Datuk. Dengan cara ikhlas. Tapi lebih penting Datuk pemimpin Datuk. Itulah pandangan saya tak akhir. Pemimpin pemimpin kita ada macam-macam agensi integriti lah. Ya. Yang macam jabatan tu tak boleh deh. Ya, itu bagi saya Datuk, itu sebagai satu gimmick Datuk dalam kerajaan Datuk. Ya. Bila kita ada satu masalah, tubuhkan jawatankuasa. Ada masalah tubuhkan macam-macam kumpulan-kumpulan. Jadi kemudian buatkan satu dasar baru. Satu strategi baru. Galakan ini. Jadi benda ni semuanya dah ada Datuk. Kita ada mereka berapa lama. Dalam kerajaan rancangan Malaysia yang ke-12 sekarang Datuk. Tiap-tiap rancangan diulang sama ya. Saya pun terlibat kerajaan dulu banyak 4-5 rancangan masa saya pindah dulu Datuk. Ya, semuanya dah ada Datuk. Tapi maksudnya sekarang ni orang cakap tapi minta macam putih lah. Cakap old wine in the new cover dia lah. Kita tukar benda tu benda lama tapi kita tukar dia tutup dia saja. Sebagai satu memberi harapan kepada rakyat lah. Ya, jadi seolah-olah sesuatu pembaruan. Misalnya baru ni masalah makanan sekarang ni. Kita tubuh jawatankuasa yang baru ni yang dipenguruskan oleh Menteri Komunikasi tu. Sebab nak kawal harga, kita mekanisme kerajaan dah berpuluh-puluh tahun dah ada Datuk. Dah ada. Ya, kita activate kan, kita buat cara yang lebih baik. Bukan tubuh jawatankuasa. Bila tubuh jawatankuasa banyak berbincang, bercakap-cakap, lepas tu elang mesyuarat lagi. Ya. Betul saya Datuk sebut memang tepat Datuk. Jadi kita banyakkan pemimpin kita hanya suka bercakap. Ya, cakap kita kurang, kita buatkan banyak kerja. Pelaksanaan kita ni yang lemah Datuk. Ya. Itu dasarnya macam saya di Kedah Datuk. Untuk bangunan di Kedah, bagi saya tidak perlu buat satu master plan baru. Semua dah ada. Kita dah tentukan 20 tahun dahulu. Sampai sekarang tidak dilaksanakan Datuk. Ya. Jadi apa cerita? Kita betul-betul bercerita konsep baru, benda baru, tapi benda tu telah dah dibawa berpuluh-puluh tahun dulu. Okey. Maknanya kita anjurkan kepada orang politik kurangkan cakap, banyakkan tindakan kerja. Dan kaji itu, apakah masalah pelaksanaan tu? Jangan campur tangan, jangan berasuah, mesti ada integriti pemimpin, kesedaraan pada pemimpin, tidak memperkayakan diri sendiri dan kroni-kroni. Ini middleman semua orang tengah Datuk ni isu-isu kroni lah Datuk ni. Ya. Kita kurangkan contoh kontraktor Datuk. Maaf saya bercakap sikit gitu 2 minit. Salah, okey, tak apa. Ya, macam bidang construction kontraktor Datuk. Ya. Kita ada satu kumpulan kontraktor yang mereka ni terlibat langsung dalam politik peringkat bawahan Datuk. Ya, jadi mereka masuk politik kerana nak jadi kontraktor. Ya, dia diberi license kepada dia. Dia tu orang tengah Datuk. Dia tak boleh buat kerja. Dia tak tahu buat kerja dan tidak tahu apa untuk membuat sesuatu untuk apa review kepada dia. Dia commission man Datuk. Orang tengah betul-betul Datuk.
kerajaan beri kontak pada dia buat jalan beberapa kilometer luar bandar tu. Dia tidak tahu, tidak ada mesin, tidak ada kepakaran, dia beri kepada orang lain, minta maaf cakap orang Cina Datuk membuat kerja itu. Betul. Ya, ini berlaku berpuluh-puluh tahun Datuk. Jadi hakikatnya orang tengah begini kita tidak mau. Kita nak beri kepada orang Melayu seperti ini, yang kontraktor ini, kita nakkan dia usahakan sendiri. Usahakan diri, kemudian dia dapat maju sendiri supaya dia buat sendiri. Kontraktor yang mampu usaha sendiri itu tak dapat. Tak dapat kepada yang Alibaba tu. Ya, kontraktor itu sebab dia tidak terlibat dalam politik. Dia bukan ketua cawangan Datuk. Dia bukan ahli jawatan kuasa bahagian Datuk. Itulah satu dilema untuk orang Melayu ni. Jadi mereka terpaksa libatkan mereka akan masuk politik untuk sebagai satu cara hidup yang begitu negatif sekali Datuk. Ini dia panggil kroni dalam politik Datuk. Jadi orang ini kroni-kroni ni. Ya, kroni dalam politik Datuk. Jadi mereka akan jaga menteri semua, menteri-menteri yang ada kuasa semua akan sentiasa membuat kerja-kerja seperti ini Datuk. Integriti pemimpin itu paling kita perlukan sekarang ni lah. Dan sederhana pemimpin. Jangan kita fikir benda-benda yang bila dah kaya nak lebih lagi Datuk. Kasut ada 5 pasang sekarang nak 20 pasang Datuk. Dah yang kasut biru tak beli lagi, kasut hijau tak beli lagi Ya, hari ini pakai baju lain, baju lain, tie lain. Dulu boleh pakai baju biasa, sekarang baju kena brand name sekarang Datuk. Inilah pandangan saya Datuk pemimpin kita. Jadi bila dia sampai taraf itu, kalau gaji dulu dia 10,000, sekarang 50,000 tak cukup Datuk. Inilah saya panggil integriti pemimpin. Kita harus muasabah balik. Maknanya kalau ditakdirkan Tuhan, semua pemimpin kita mempunyai satu sikap yang betul-betul macam yang kita sebutkan tadi. Tak ada lah masalahnya tak cukup makan ni. Ya, kuranglah sikit tu masalah ekonomi lebih adil lah untuk semua tu. Lebih adil. Tak ada hidup buang-buang yang memang tak ada lah. Datuk contoh pemimpin kita Allahyarham ni Aziz Datuk. Itulah contoh pemimpin kita yang kesederhanaan Datuk. Sederhana Datuk kan? Ya, saya nampak dia sederhana Datuk kan? Saya tak sangkalah dia boleh jadi seorang pemimpin yang begitu hebat dicontohi. Padahal dia berfikir secara orang awam saja. Macam mana ni kita boleh? Cuba bagi nilai sikit ujung-ujung dah ni 40 minit lagi. Yalah macam Allahyarham Datuk Seri ni Aziz kita tu. Dia dihormati oleh semua bangsa Datuk. Ya. Walaupun dia buat nilai Islam, tapi orang Islam boleh terima nilai hidup seperti itu Datuk. Apa isu rasuah dia? Apa isu salah guna kuasa dia? Saya ingat tidak ada Datuk. Tapi bagi saya sebagai pemimpin, dia berhak mendapat kemudahan Datuk. Itu kita kena beri sebagai pemimpin. Dia perlukan kenderaan, tempat tinggal, perjalanan yang selesa. Itu jangan kita komplain. Itu adalah ciri-ciri seorang pemimpin yang perlu untuk dia memberi kepimpinan yang baik Datuk. Ya, itu bukan kemewahan Datuk. Itu keperluan kan? Keperluan. Ya. Jadi apa yang buat lebih? Adakah dia mencari potong palak beribu-ribu hektar beri pada saudara dia? Membuat sesuatu yang untuk kepentingan sanak saudara? Saya ingat tidak ada. Ya. Cik Arun tutup kan? Tutup ni. Kita kehilangan watak-watak seperti ni Aziz dalam kepimpinan kita. Macam mana? Kita nak cuba wujudkan kembali lah supaya macam Datuk Nordin kata tadi, supaya yang bawah-bawah ni dapat merasakan nikmat hidup. Dan yang di atas tu, ambillah kepentingan setakat yang diperlukan. Dan yang lebih-lebih tu, tolak kepada orang bawah. Okey, itu yang sebetulnya lah. Sebab kita dah ada tokoh almarhum Tuan Guru Ni Aziz tadi, yang boleh diterima oleh semua lapisan masyarakat. Jadi, memperlihatkan satu karisma yang unik tentang dari segi aspek spiritual dia, dari segi aspek penampilan fizikal dan sebagainya, dan juga idea-idea yang dikemukakan. Walaupun Datuk kata tadi idea-idea tu macam biasa-biasa je orang kampung, tapi keunikan karisma yang bagaimana dia dapat diterima tentang konsep-konsep yang ada, ciri-ciri kesederhanaan, ciri-ciri tawaduk dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat ciri-ciri barisan pemimpin yang seperti itu,
barangkali kita tidak berhadapan dengan musibah yang besar yang sedang kita hadapi sekarang. Kenapa? Karena bermula daripada kepimpinan yang ada, maksudnya yang tahu ya tempat duduk dia, yang faham amanah kerjaya dia, tanggungjawab dia, dan disitulah bermulanya ya satu kerajaan yang benar-benar ya menepati kehendak yang yang telah ditetapkan oleh agama kita itu sendiri. Okey, terima kasihlah. Jadi saya cuba simpulkan, Datuk dengan Cik Harun kata kita perlu kepada pemimpin yang tidak lupakan akhirat. Okey, gitu nah. Terima kasih sekali lagi lah saya kepada, terutama sekali kepada dua orang kita yang sentiasa sanggup menyumbang pada setiap minggu, dan kita harap apa yang dibincangkan ini dapat sampai ke bawah dan ke atas. Mudah-mudahan kita tidak banyak bercakap politik, tidak banyak bercakap tentang berebut kuasa, tapi kita bekerja untuk kepentingan rakyat supaya tidak ada dalam suatu peringkat rakyat terpaksa bangun, maka negara kita akan menjadi kucah kacir. Dengan itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.